Okay, Assalamualaikum semua. Thank you so much for joining my live. Thank you so much for making the time untuk bersama-sama kita hari ini belajar mengenai emas. Okay. Baiklah, hari ini topik perbincangan untuk IG Live saya adalah mengenai emas. Okay. Bagaimana emas itu kita lihat dalam Islam, sama ada ia adalah sebagai satu aset ataupun ia adalah ia boleh dianggap ia dibenarkan dalam Islam sebagai satu pelaburan. Jadi hari ini kita nak bertanyakan kepada yang pakar sama ada emas ini dalam Islam hanya boleh dianggap sebagai satu aset ataupun simpanan sahaja ataupun ia dibenarkan menjadi satu form of pelaburan. And jikalau ia dibenarkan untuk menjadi satu form of pelaburan, apakah ciri-ciri yang harus ada untuk kita pastikan bahawa pelaburan emas itu adalah pelaburan yang patuh syariah dan juga tidak ada unsur-unsur penipuan. Kerana kalau kita lihat sekarang, pelaburan emas ini telah menjadi agak satu fenomena yang besar dalam kalangan masyarakat kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati bila kita ingin invest dalam pelaburan emas. Jadi oleh itu saya ingin menjemput seorang yang amat dikenali dalam industri kewangan Islam, seorang tokoh kewangan Islam yang memang boleh dikatakan sangat pakar dalam topik ini, topik pelaburan emas ataupun topik emas in general, iaitu Dr. Daud Bakar. So before I invite him to my live, first of all, thank you so much to everyone who joined. Terima kasih kerana sudi join live saya. Sama-sama kita belajar mengenai emas, sama ada emas itu adalah satu aset ataupun satu pelaburan. Dan jika ia adalah satu aset, apakah ciri-ciri yang harus ada untuk memastikan ia adalah patuh syariah. Dan sama juga jikalau ia adalah satu pelaburan, apakah ciri-ciri yang harus ada untuk memastikan ia adalah patuh syariah dan kita tidak involved dalam any aspects of be involved with any forms of penipuan. Okay, Dr. Daud Bakar, which is the panel for today, is also the founder of Amani Advisors. Bagi mereka yang dalam industri kewangan Islam, mereka akan tahulah Amani Advisors ni adalah satu industri yang considered as a leading Islamic finance and Sharia advisors. So Dr. Daud Bakar is also the founder, and besides that, he is also the president of the International Islamic University of Malaysia, IIUM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan kenapa saya pilih Dr. Daud Bakar sebagai seorang panel kita hari ini untuk membincangkan mengenai emas? Kerana Dr. Daud Bakar juga adalah pengerusi kepada KAB Gold Dynamics Sendirian Berhad. Adalah satu platform emas. Jadi dia adalah orang yang paling sesuai untuk kita bertanyakan macam mana kita nak invest dalam emas, apakah yang harus kita look out for, apakah ciri-ciri yang harus ada. So Dr. Daud Bakar ni memanglah orang yang paling sesuai, insya-Allah. So now let me invite Dr. Daud Bakar into my live and sama-sama kita akan belajar mengenai emas. Apakah pandangan Islam mengenai emas dan macam mana kita boleh membuat keuntungan yang halal melalui emas, insya-Allah. Saya dah pun invite Dr. Daud Bakar. I'm now waiting for him to enter the live, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Daud, for joining, for willing to be with us today. Terima kasih banyak. My pleasure. Look forward to have a good, interactive and enlightening discussion tonight, yes, insyaAllah. InsyaAllah. Sama-sama kita borak-borak santai, Dr. Daud mengenai emas. Boleh. Alhamdulillah. Saya rasa penting untuk kita menggunakan platform-platform yang ada ni, Dr. Daud, untuk kita sama-sama menimba ilmu. Kan? InsyaAllah, saya pun nak belajar juga. Okay. Kita nak belajar. Okay. Ramai yang memang sangat menunggu-nunggukanlah topik ni, Dr. Daud, kerana nak tahu kan emas tu, macam mana pandangan emas ni dalam Islam, Dr. Daud Bakar. Jadi soalan saya pertama secara ringkas, bagaimana transaksi jual beli emas ini harus dilakukan dalam Islam?
Okey, pertamanya terima kasih Syabana di atas ruang dan peluang pada malam yang berbahagia ini untuk kita sama-sama membuat revision kepada satu perkara dalam kehidupan kita, iaitu aset yang berwarna kuning ini yang merupakan aset yang disebut oleh Al-Quran sebanyak 8 kali dan banyak disebut oleh hadis Nabi Muhammad SAW dalam pelbagai konteks dan aspek, dan juga satu aset yang menariknya ada di dunia dan juga ada di akhirat. Jarang aset yang ada di dunia dan juga ada di akhirat, tetapi emas disebut sebagai aset yang menjadi kemuliaan di atas muka bumi dan juga kemuliaan di hari akhirat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti di sana ada gelombang suara wahyu yang cukup menarik di sebalik kejadian emas ini yang kita masih lagi mencari rahsianya kenapa jadi emas di atas muka bumi ini. Ya, yang pastinya, kita tak pasti yang lain, yang pastinya ia merupakan satu kegemaran, kesukaan dan satu nilai yang diterima oleh semua masyarakat. Walaupun masyarakat yang pelbagai agama, bangsa juga latar belakang pendidikan, when come to emas, semua orang setuju. Ini adalah harta yang perlu dimiliki. Cuma dalam agama kita menarik juga, di samping ada kehebatan, ada kuasa yang hebat pada emas, dia merupakan satu perkara yang sensitif pada hukum agama, yang ada hukum yang ada kaitan langsung dengan riba, iaitu faedah atau bunga yang diharamkan secara qat'i, secara yang definitif. Jadi tidak boleh kita main-main melibatkan isu emas dan perak ini kerana ada hadis yang sahih yang jelas mengharamkan az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati. Bila tukar emas dengan emas itu ada dua syarat yang ketat, iaitu kena sama timbangan dan beratnya, juga kena dilakukan secara spot, secara lani, secara yang immediate. Ini satu perkara yang luar biasa dalam jual beli rumah, unta, kuda, barang makanan yang selain barang makanan yang kita tahu, tak perlu bersyarat-syarat yang ketat. Tapi dalam 6 perkara, 6 barang, iaitu emas, perak, gandum dan sebagainya, itu ada syarat yang ketat. Menunjukkan bahawa pertamanya dia merupakan keperluan masyarakat. Dia bukan naik turun masyarakat, dia macam keperluan makanan, iaitu disebut oleh Nabi, iaitu 4 perkara, iaitu gandum, kurma, bali dan juga garam. Jadi 4 perkara, dia juga 2, iaitu emas dan perak. Yang keduanya, ia merupakan satu penanda aras masyarakat. Emas dan perak ini merupakan penanda aras kekayaan, dan juga dalam konteks makanan dia penanda aras kemiskinan dan juga keperluan masyarakat. Bila kita kaya, makanan tak ada, itu negara yang teruk dari segi urusan negara dan sebagainya. Ia berbalik kepada emas itu, dia aset yang menarik, tapi dia juga aset yang bahaya. Menarik tapi bahaya, appealing tapi damaging kalau kita tak faham hukum agamanya. Sebab itu dalam kitab fiqh perbahasan tamahnya panjang lebar, sebab ulama tidak mahu kita jatuh dalam perangkap riba, perangkap yang diharamkan oleh agama. Jadi itu sebagai mukadimah lah kepada emas itu penting, dan emas juga cukup berbahaya. Baiklah doktor, tadi doktor ada bagi tahu kan Dr. Daud bahawa satu daripada kriteria emas adalah ia harus dijual beli secara spot. Kan? Yeah. Jadi persoalan saya Dr. Daud, kalau saya ingin membeli emas tetapi saya meletakkan deposit dahulu dan kemudian baru saya bayar yang the balances, boleh ataupun tidak kerana ia bukan spot? Okey, kalau deposit sebagai satu bayaran jaminan untuk bayaran di masa hadapan, itu dibenarkan oleh syariat sebab kontrak belum berlaku lagi. Kontrak hanya berlaku di masa hadapan. Jadi bila kita letakkan deposit macam security deposit untuk kita beli masa depan, itu dibenarkan oleh syariah sebab kontrak hanya berlaku di masa hadapan. Yang salah, yang tak dibenarkan, kita dah beli emas, kita dah angkat jual beli, kita ada ijab kabul, tapi sebar dulu sikit, bayar 10% dulu, dianggap sebagai sebagai bayaran pendahuluan. Itu tak boleh sebab kita tidak jual beli emas dengan emas atau emas dengan wang itu secara yang spot, itu secara yang bertanggung, itu tak dibenarkan. Cuma dalam konteks syariah standard di IOV dan juga di Malaysia dalam berbagai fatwa yang ada, kita minta dikemukakan sebagai janji membeli. Itu hanya wa'ad, janji untuk membeli. Tapi mungkin Syabana tak percaya pada saya ni orang yang tak dikenali. Syabana kata Dr. Daud boleh tak letak dalam 20% sebagai jaminan
Dr. Dok akan beli. Jadi saya kata boleh, ini 20%, tapi wang ini bukan wang Syabana, ini wang saya dalam akaun, dianggap akaun saya, bukan akaun Syabana. Tidak boleh pegang duit ini adalah jaminan semata-mata. Jadi bila saya dah setuju untuk beli masa hadapan dengan harga yang persetujui, saya kata Syabana saya nak beli sekarang 1 kilo ataupun 100 gram, saya akan bayar dan boleh tolak dengan wang, katakan saya bayar ditolak dengan harga jaminan ini sebanyak RM100, maka ditolak, maka bakinya dibayar secara tunai, maka dianggap sebagai bayaran tunai emas dengan wang secara tunai. Tidak isu syariah, itu dibenarkan oleh syariah. Okey. Baiklah, kita ada satu soalan dekat sini Dr. Daud. Dia bertanyakan kan, soalan daripada Irin Audrina. Salam, kalau kita beli emas melalui easy payment plan, bagaimana pula? Saya kena mengetahui lah apa skim ini. Kalau easy payment plan tu merupakan kita beli sikit-sikit secara tunai, itu dibolehkan. Maknanya kita beli secara 1 gram atau kita beli secara 0.25 gram, tapi kita bayar cash, itu Kita ada internet issue. okey. Minta maaf, putus tadi. Tak apa. Yes, no problem. Kita boleh teruskan Dr. Daud dengan perbincangan kita tadi. So basically apa yang saya faham tadi mengenai yang sama ada dia boleh dijual secara spot, kan, one of the criteria untuk emas dia harus dijual beli secara spot. Okay? Yeah. Jadi bagi yang mereka memilih untuk membayar down payment dahulu, dia dibenarkan jikalau kontrak itu belum ada lagi. Down payment tu tidak boleh, sebab down payment tu sebahagian daripada harga belian. Istilah down payment adalah dia merupakan sebahagian daripada harga belian, sedangkan yang dibenarkan adalah bayaran untuk security deposit sahaja, bukan down payment. Wang cengkeram down payment tak boleh. Itu istilah yang mengatakan kontrak dah berlaku, cuma nak kena bayar sikit dulu, itu tak boleh. Tapi kalau belum berlaku kontrak, kita hanya nak ada komitmen untuk membeli, kita simpan wang sebagai jaminan kita nak beli masa hadapan, itu dibenarkan. Ada perbezaan yang halus tapi penting perbezaan ini. So basically ada dua Dr. Daud Bakar, satu is down payment, satu is deposit. Down payment tidak dibenarkan kerana it's already a part of contract, part of the complete payment. Jadi ia tak dibenarkan, tapi deposit dibenarkan kerana kontrak itu belum lagi bermula. Kita belum ada kontrak. Okay, alright. Jadi saya dah faham. Satu lagi Dr. Daud Bakar, sekarang ni kita banyak mendengar mengenai pelaburan emas. Okay? And then of course kita dah tahu emas sebagai satu form of simpanan tu memang kita dah tahulah ia dibenarkan. Cuma kita harus membayar zakat. Okay, bagi emas-emas yang kita beli as a form of savings. Okay? Kita wajib bayar zakat. Yes, wajib bayar zakat. Harus Indonesia tu wajib. Orang Singapura cakap harus tu wajib lah. Betul, Indonesia dengan Singapura harus tu wajib, ya. Alright, so it's compulsory. Kita wajib bayar zakat, okay, for the emas yang mana sebagai satu simpanan. Bagaimana pula, bagaimana kita nak membezakan emas sebagai satu form of asset ataupun simpanan dengan emas sebagai satu pelaburan? Apa yang membezakan kedua-duanya, Dr. Daud Bakar? Dia sebenarnya tidak ada perbezaan dalam melihat kepada aset emas ini, kerana mungkin kita beli sebagai simpanan, tetapi waktu kita tidur malam, harga emas di dunia bergerak turun dan naik. Bila dia berubah harga pasaran, ia merupakan satu aset pelaburan yang kita tak sedari. Berbeza dengan wang, bila kita ada wang sebanyak 1,000 atau 2,000 atau 3,000, kita tidak simpan dalam bank, kita simpan di rumah kita. Wang itu hanyalah sebagai mata wang, sebagai alat pertukaran semata-mata, medium of exchange. Tapi kalau kita beli emas, walaupun tidak ada niat pelaburan, kita simpan di rumah kita sebagai aset. Kita nak jaga aset kita nak ada kekayaan, nak ada yang bergilapan kekuningan dalam rumah kita, nak tengok cantik hiburan mata kita, tidak ada niat pelaburan, itu pun adalah akan jadi aset pelaburan. Bila mana kita diberitahu selepas tahun, 2 tahun, nilai kita sudah naik tinggi. Jadi kita rasai bahawa kita nak jual. Bila kita ada niat nak jual, itu niat kita sudah menjadi aset pelaburan, sebab kita nak dapatkan capital gain, keuntungan perbezaan harga kos dengan harga semasa. Kita melihat dalam sejarah kita kan, 2000 lah, tahun 2000,
1 gram hanya sebanyak RM40. Kalau saya beli waktu tu, sekarang ni dah pernah mencecah kepada RM300 tahun lepas yang paling tinggi. Sekarang dah 200 lebih, 250. Jadi daripada peningkatan 1 gram daripada RM40 kepada RM250 itu memberikan peluang kepada kita untuk menjual emas tersebut dan kita akan mendapat pulangan. Bila kita menjual barang emas tersebut, itu sudah dianggap sebagai aset pelaburan. Jadi itu penting ya. Jadi aset pelaburan yang boleh memberikan keuntungan. Apa makna aset pelaburan? Aset pelaburan barang-barang yang kita beli untuk tujuan mendapatkan dividen atau mendapatkan pulangan modal ataupun capital gain. Jadi itu takrifan aset pelaburan. Adapun simpanan, kita beli kereta, kita beli rumah, kita beli jam, kita beli pen, kita beli emas atau barang kemas, kita tak ada niat untuk jual barang tersebut. Jadi dianggap sebagai aset simpanan semata-mata. Tapi emas dia luar biasa, dia pelik. Dalam simpanan ada pelaburan, dalam pelaburan ada simpanan. Dia agak luar biasa banding dengan wang. Kalau kita simpan, simpanan di rumah kita tidak ada pelaburan, kita letak dalam bank, ada pelaburan. Tapi emas ni dia tidur kat mana pun, bawah tanah ke mana sekalipun, dia adalah aset yang boleh memberikan keuntungan pelaburan. Menarik. Yes, that's true actually, sebabkan walaupun kita letak dekat rumah, the value akan naik juga. Kan? Betul. Betul kan? Okey, baiklah. Jadi emas ini Dr. Daud Bakar, sama ada ia simpanan ataupun pelaburan, dia sama sahaja as long as dia akan membawa kepada keuntungan. Kalau kita plan memang kita beli sesuatu emas tu, satu emas tu as a form of nanti kita nak jual di masa akan datang untuk mendapat keuntungan. Itu adalah juga satu pelaburan sebenarnya. Satu lagi fakta yang menarik, kalaupun tidak ada peningkatan harga, katakan harganya masih sama ataupun menurun, dia pernah menurun sejak 20 tahun yang lepas, 4 tahun dia menurun. 7% turun, 10%, 11 dan 0.19% turun 4 tahun. Tapi yang 16 tahun, 15 tahun itu semuanya peningkatannya luar biasa. Jadi emas ni ada juga potensi menurun. Kalau menurun sekalipun, kita tidak akan hilang emas itu. Emas itu masih berada dalam pegangan kita. Ini yang menarik. Maknanya rugi macam mana pun, emas kita itu masih ada dalam tangan. Itu maknanya aset fizikal ni luar biasa dengan aset kewangan seperti saham, seperti yang mata wang dan sebagainya. Dia boleh hilang nilai sama sekali. Tapi emas ni tidak mungkin akan hilang nilai kalau dia tidak akan turun zero. Dia mesti ada sedikit harga dan juga kalau turut sekalipun kita ada emas yang boleh kita pegang dan boleh kita sentuh. Itulah kehebatan emas ya. Baiklah, Dr. Daud Bakar, bila kita bercakap mengenai emas ni kan, saya baru perasan Dr. Daud menggunakan warna keemas-emasan baju dan kita mewarnakan warna keemas-emasan tudung. Saya sengaja pakai baju malam ni. Cari baju batik yang hampir warna emas sebab nak meraihkan warna keemasan. Saya tak plan tapi memang so happen pun warna dia emas. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okey, kita ada satu soalan ni Dr. Daud Bakar. Dia bertanyakan mengenai kutu emas. Dia nak komen lebih mengenai kutu emas. Ulama-ulama semasa hari ini di Malaysia pun ada pelbagai pandangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tak boleh. Bagi saya secara peribadi tidak ada masalah untuk kita melakukan kutu emas sebab walaupun nampak ada kelebihan kepada kita yang mendapat giliran kita yang awal ataupun yang terakhir sebab dia adalah relatif. Ada yang dapat awal tu dia itu nasib dia lah, dia dapat akhir itu nasib dia, tapi dia tidak memberikan sebarang lebihan kepada mana-mana pihak. Malah ia merupakan satu konsep yang ada transparansi dan situ tidak ada konsep riba. Emas ini haramnya satu sahaja, iaitu riba. Bila ada riba, itu kita tukar emas dengan emas atau emas dengan wang, tidak berbentuk lani dan tidak berbentuk spot, dia adalah haram. Tapi dalam bentuk kutu emas ini, dia merupakan musyarakah, satu konsep perkongsian untuk kita letakkan wang, untuk kita tolong bagi wang kita, untuk kita macam tolong beli untuk kawan kita. Situ tidak ada sebarang faedah, sebarang bunga dan riba, dan kita akan mendapat
emas itu yang dibeli secara wang rakan kita untuk kita. Itu pandangan saya lah sebagai seorang yang membuat kajian tentang kutu emas ini. Saya tidak ada halangan. Cuma kita meraihkan pandangan kata tak boleh dan sebagainya. Saya akur dengan pandangan tersebut, tapi saya ada pandangan sendiri dan itulah pandangan saya dalam bab kutu emas ini. Kalau pendengar kita tak mau kutu emas, bagi kat saya emas tu. Saya nak ambil emas tu. Baiklah. Apakah saya punya cincin tu warna emas juga? Masya Allah, memang betul hari ni emas semua. Okey, alhamdulillah. Okay, baiklah. Ada satu soalan ni Dr. Daud Bakar daripada Irin Audrina. Dia kata zakat emas itu kita perlu dibayar waktu bila? Waktu cukup haul lah kalau kan kita beli emas itu, emas pejal ya. Kalau emas perhiasan itu ada hukum yang lain. Jadi kalau kita belikan pada 1 Januari 2020, jadi pada akhir 2020 itu Disember, cukup 1 haul dan lebih daripada 85 gram, maka kena bayar zakat 2.5% daripada nilai keuangan emas yang kita ada. Mungkin kita ada dalam katakan 500 gram ataupun 200 gram, maka 2.5 kali dengan jumlah nilai keuangan 200 gram emas yang kita ada. Itulah zakat yang kita kena berikan selepas setahun kita memiliki emas tersebut. Jadi Dr. Daud, minimum emas yang kita perlu ada yang wajib dizakat adalah 200 gram. No, 85 gram. 85 gram. Okay, and then cukup 1 tahun. Cukup 1 tahun, 2.5% of 85 gram. Daripada nilai keuangan 85 gram, sebab dia tak boleh potong emas tu kan. Kalau nak potong emas memang kos yang tinggi sebagainya. Jadi ulama kata, syarah mengatakan kita bayar zakat emas bukan dengan emas. Boleh juga tapi kena potong, ada banyak kos. Kita kena bayar secara nilai keuangannya, iaitu nilai harga semasa. 85 gram of emas tu Dr. Daud, harga semasa dia. Kan harga semasa dia 2.5%. 2.5% of harga semasa. 85 gram of gold. Ya, betul. Saya kira sekarang ni harga semasa, betul. Okay, alright. So ni bagi emas-emas yang kita simpan seperti emas jongkong ataupun dinar yang macam tu kan Dr. Daud. Bagaimana pula dengan jewellery, emas perhiasan? Kita wajib bayar zakat juga ataupun bagaimana? Harus. Dia ada perbezaan pandangan lah. Mengatakan kalau mazhab Syafi'i, kalau kita ada perhiasan yang kita pakai tak kena bayar zakat, tapi kalau tak pakai bayar zakat. Itu mazhab pandangan dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu masyarakat Melayu dia nak cukup haul 1 tahun, dia cepat-cepat pakai. Dia pakai 1 hari simpan balik untuk dia nak break the change of the zakat. Jadi bagi saya zakat perhiasan ini dia bukanlah emas, dia bukan emas. Saya condong pada pandangan Ibn Taymiyah yang mengatakan zakat barang perhiasan yang bercampur dengan usaha manusia, campur dengan belian, campur dengan permata, campur dengan berbagai-bagai, itu dia bukan lagi emas dalam bentuk yang sebenar, maka tidak wajib dibayar zakat. Tapi pandangan peribadi, tapi kita raikan juga pandangan yang ada di Malaysia dan fatwa-fatwa yang ada dalam konteks emas perhiasan. Dalam kitab fiqh banyak perbincangannya. Akan kaji pula kalau perhiasan itu berapa banyak sumbangan manusia, dipanggil labor, yang diberikan dalam barang perhiasan tersebut. Kalau lebih daripada 50% dianggap bukan sebagai barang emas, kalau kurang 50% dianggap sebagai barang emas. Jadi banyak perbincangan dan sebab itu kita hanya ikutlah fatwa yang ada di Malaysia. Kalau diwajibkan kepada emas, kepada barang perhiasan yang tak dipakai, yang disimpan, maka kita ikutlah fatwa yang ada di Malaysia. Begitu. Tapi yang generally Dr. Daud, bagi mereka yang ada perhiasan emas, nak pastikan bahawa mereka tak perlu membayar zakat, at least dia kena pakai sekali dalam setahun. Itu pandangan yang mengatakan mencari excuse lah. Jadi jadi saya pun tak mau komen tentang memang dibenarkan dalam syariah boleh begitu, tapi kalau kita yakin kita kena bayar zakat, kita bayar zakat walaupun kita pakai. Tapi kalau kita yakin
tidak ada zakat kepada harta perhiasan, jangan bayar zakat. Sebab itu juga ada pandangan yang mengatakan begitu. Tapi kita ambil pendekatan tengah-tengah tu nampak macam kurang molek dan sopan sikit lah pada pandangan saya. Ya, betul. Saya rasa kita nak apa tu, lari daripada something. Ya, betul. Ya. Okey, ada orang di sini yang mengatakan jemput semua untuk menyimpan emas di syarikat emas Dr. Daud. Masya Allah. Jadi Dr. Daud, saya nak bertanyakan mengenai emas. Dr. Daud adalah pengurusi kepada KAB Gold Dynamics. Betul kan? Jadi Betul. bila Dr. Daud membinakan KAB Gold Dynamics, mungkin Dr. Daud bakal boleh ceritakan sedikit perkhidmatan dan juga produk-produk yang ditawarkan oleh KAB Gold Dynamics untuk kita semua faham. Okay. Ya, syarikat ni rendah lama kami tubuhkan sejak 2017. Tetapi tidak aktif dan dormant sebab kami ingin menjalankan kegiatan penjualan emas secara korporat, secara yang dengan syarikat-syarikat besar sebagai aset pelaburan mereka. Jadi koperasi syarikat-syarikat yang besar yang boleh mengambil emas sebagai satu alternatif aset kepada pengurusan kecairan mereka di masa depan, menguruskan inflasi yang tak menentu, jadi emas boleh serap inflasi dan sebagainya. Tetapi saya agak sibuk masa tersebut dengan pelbagai tanggungjawab dan syarikat yang lain pun masih dalam keadaan dibina atau dalam keadaan startup. Jadi saya tidak memberikan perhatian. Termasuklah rakan saya iaitu Ustaz Khairul Anwar Basri, dia pun sibuk sana dan sini. Sehinggalah pada akhir tahun lepas kami telah bercadang melihat kepada keadaan ekonomi, sebab emas ni dia ada kaitan dengan ekonomi. Bila ekonomi teruk, sakit, tak sihat, emas akan naik. Itu dia punya, sebab manusia ni bila dia rasa tak tenang dengan ekonomi, mereka mencari sumber aset atau pelaburan yang lebih selamat, dan pasti atas dunia ini yang paling top adalah emas. Jadi kita melihat pasaran semakin meningkat, dan saya katakan kepada Ustaz Khairul Anwar Basri, the time has come for us to activate the company. Jadi kita telah lancarkan syarikat dan kita telah bangunkan sistem. Yang lama itu sistem, sebab sistem itu sebab kita bukan jual emas di pasar-pasar, di kedai-kedai, iaitu secara fizikal. Kita gunakan pendekatan online secara transaksi. Jadi nak patuh syariah tu kena 100% patuh, dan kita nak pastikan bahawa setiap belian emas tersebut mesti disokong oleh emas fizikal. Tidak boleh kita mengambil harga jualan atau belian melainkan kita ada emas yang kita boleh padankan dan matchingkan. Kalau ada orang ramai nak beli, tidak ada emas, kita tolak. Dan kita pernah tolak banyak permintaan sebab kita tidak mahu melanggar hukum syariah, biarlah wang tersebut ada sandaran kepada emas. Jadi kami bangunkan sistem, akan masa juga 3-4 bulan, hampir 6 bulan. Jadi kita lancarkan dalam bulan 2 tahun inilah, baru dilancarkan bulan 2. Alhamdulillah, di antara produknya yang paling popular hari ini ada uncang emas, iaitu mereka yang tak mampu nak beli banyak ataupun belum memahami pelaburan emas, mereka boleh beli sebanyak 0.25 gram secara bulanan, dan kita tak printkan untuk mereka. Kita gunakan wang tersebut untuk beli dalam emas yang kita miliki sebagai haqqus syuyuk, secara milik bersama dalam emas pejal tersebut. Kalau mereka nak dapatkan di minting, dicetak, dia kita boleh cetak, tapi kosnya tinggi. Jadi kebanyakan mereka yang ikut uncang emas ni, mereka tidak mahu menyimpan emas di tempat mereka, mereka minta kami simpan untuk mereka. Jadi satu sambutan yang menarik di mana ramai di kalangan rakan-rakan kita yang sudah membeli uncang emas di bawah KAB Gold ini, dan mereka menyimpan sikit-sikit, sebab emas ini adalah simpanan. Dia berbeza dengan wang. Wang itu ada dalam poket, senang kita belanjakan. Emas sayang nak belanja. Dia memang minda simpanan, kumpul. Kalau wang, minda nak belanja. Jadi kita banyak membantu masyarakat, mendidik mereka, dan kita ada kursus setiap minggu dalam pelbagai kesempatan untuk mendidik masyarakat untuk faham emas ini adalah aset untuk dikumpul, disimpan, dan bukan untuk dibelanjakan. Jadi dan ada aset emas pejal 1 gram, 5 gram dan juga 10 gram ditawarkan, dan juga 1 dinar dan separuh dinar ada dalam syarikat KAB Gold Dynamics. Ya. Jadi ini semua adalah uncang emas, Dr. Daud?
Uncamas satu produk saja. Kita ada 1 gram, kita ada 5 gram, 10 gram, itu yang biasa. Dia orang dapat emas fizikal waktu beli itu, dan juga dinar dan juga half dinar. Tapi uncamas tu kebanyakan pelabur mereka membeli secara online, dan kita padankan dengan physical asset yang kita ada dalam kita punya pejabat atau tempat simpan kita. Tapi mereka tidak mau dipecahkan emas tu dalam bentuk yang fizikal. Jadi dikekal dalam bentuk asal, melainkan mereka perlukan wang, kita akan minkan dan kita hantar kepada mereka, tapi kosnya agak banyak sikit. Sebab itu mereka tidak mau, sebab sikit sangat nak dapatkan 0.25 gram itu terlalu sedikit, dan itulah produk yang kita lancarkan dan sesuai dengan mungkin selera masyarakat. Mereka suka beli sikit-sikit dan mereka tidak mau simpan di rumah mereka simpan dengan kami. Jadi uncang emas ni Dr. Daud yang paling minimum adalah 0.25 gram, kan? Dan ia boleh disimpan di KAB Gold. Betul. Jadi macam mana kita nak pastikan ia patuh syariah apabila seseorang itu ingin mengambil emasnya harus ada? Daripada awal lagi sudah ada, cuma dalam bentuk pemilikannya itu dalam satu jongkok emas yang kami miliki, iaitu KAB Gold. Bila ada pembeli 0.25% telah diperuntukkan, allocated, dalam bahasa teknikalnya, allocated to him 0.25 gram. Kemudian ada lagi, kadang-kadang ramai, ada 1,000 orang, 2,000 orang, jadi kita bahagikan gold itu kepada 1,000 pemilik gold secara bersama, secara hakku syuyuk, iaitu proportional ownership over the physical gold. Okey, kita ada satu komen ni Dr. Daud. Dia kata, apa komen Datuk tentang shilling emas edisi special? Adakah berbaloi beli atau lebih baik kita beli emas gram yang biasa? Itu bergantung kepada kita punya pendirian. Ada yang membeli sebab mereka tahu, ada yang berminat dengan bukan emas tersebut, emas sama aja. Emas kuning, dia punya kualiti dia sama aja. Cuma dia identiti, dia ada chop dia ada gambar orang tertentu, tokoh, macam stamp lah. Stamp sometimes biasa je 15 sen, RM1, RM2. Tapi sebab ada chop Commonwealth, chop wajah Perdana Menteri, wajah orang hebat, jadi stamp itu dijual dengan harga yang tinggi. Begitu juga dengan emas, ala edisi khas, jadi ada permintaan banyak daripada tawaran, jadi harga akan naik. Jadi itu bergantung kepada kita. Kalau kita nak beli mahal sikit sebab kita tahu ada permintaan masa depan, kita boleh jual dengan mahal, silakan, tidak jadi isu. Okay, understand. Baik, Dr. Daud, ada soalan di sini. Adakah KAB Gold sama cara seperti public gold? Kita ada perbezaan dari segi pendekatan-pendekatan tertentu, dan kita cuba pastikan kita sebab within our control, within my control, so kita pastikan kepastian syariah itu biarlah yang kita nampak sendiri, yang sebab kita boleh kontrol daripada awal sampai akhir, dan kita pastikan apa yang kita buat itu memang patuh syariah betul-betul, supaya kita, sebab ini merupakan syarikat yang saya miliki, dan saya juga bertanggungjawab di atas kepatuhan syariah. Jadi kita nak pastikan within our own eyes and our own supervision secara yang tuntas, secara yang patuh dan padulah. Itu hasrat kami. Itu mungkin kelebihan saya sebab saya memantau. Tapi kalau syarikat-syarikat lain, saya sebagai syariah advisor, saya tidak boleh memantau, saya hanya lakukan audit sahaja di akhir tahun dan sebagainya. Bila berlaku audit, baru kita tahu sama ada pelanggaran, ada kepatuhan dan sebagainya. Tapi dari segi sebagai pengoperasi syarikat saya sendiri, saya kena pastikan bahawa setiap hari itu transaksi kita, sama ada kita terima order, kita terima tempahan ataupun sebut cengkeram ataupun down payment, kita pastikan kita ikut transaksi syariah yang patuh, sebab semuanya adalah within my management control. Yes, itu adalah satu, saya rasa itu adalah satu kriteria ataupun karakter yang sangat unik dengan KAB Gold, Dr. Daud, yang tak ada di pelaburan emas yang lain, kerana dia dimiliki oleh Dr. Daud Bakar sendiri. Jadi bila ia dimiliki oleh Dr. Daud Bakar sendiri, daripada aspek syariah lah kita nak tengok, daripada aspek syariah ni, insyaAllah lah kita boleh tahu and guarantee yang dia tidak akan menimbulkan isu-isu syariah. Dan Dr. Daud akan silakan. Saya tidak boleh kata sedemikian. Saya ingin pastikan emas perniagaan saya itu patuh syariah, tapi saya tidak boleh menjadi penasihat syariah. Jadi kita telah lantik
penasihat syariah yang ketiga, independent syariah advisor untuk melihat operasi. Tapi saya sebagai orang yang ilmu syariah, ada ilmu pengurusan perniagaan, saya kena pastikan sebagai pemilik syarikat, bukan sebagai penasihat syariah. Kita ada lagi seorang yang akan memahati segi kontrak, dari segi timing, dari segi transaksi, dari segi order, dari segi kita hantar. Segala ini akan dinilai oleh pihak ketiga, penasihat syariah. Tapi saya sebagai ahli syariah juga, nama saya sama, saya menjalankan tugas sebagai pemilik dan pengoperasi syarikat saya. Jadi pemantauan syariah bukan saya buat, dibuat oleh pihak ketiga, tapi mungkin on top of that, saya juga melakukan pemantauan yang apa yang perlu saya buat untuk pastikan benar betul-betul patuh. Yeah, in a way it's more stringent lah, dia lebih ketat because of the fact that KAB Gold akan ada syariah advisor mereka tersendiri, third party, and at the same time dia juga akan di oversee oleh Dr. Daud Bakar sendiri. Okay? Betul. Jadi saya akan kaji sistemnya. Saya akan kaji sistem. Betul. Yeah. Saya akan kaji sistem, bahasa, marketing dan sebagainya, sebab saya tidak mahu saya dilibatkan dengan perkara yang ialah yang tidak patut syariah, sebab itu akan melibatkan reputasi saya sebagai seorang ahli syariah, juga seorang ahli perniagaan dalam bidang emas ini. Yeah. Okey. Ada soalan di sini daripada Syafiq Yuhaizat. Okay, dia bertanya, apakah maksud KAB Gold amat tinggi kepatuhan syariah? Adakah berbeza dengan syarikat lain? Seperti yang kita bincangkan tadi Dr. Daud, semua pelaburan syariah yang patuh syariah akan ada dia syariah advisor team untuk memastikan dia patuh syariah. Tapi pada masa yang sama, apa yang kelebihan ada dalam KAB Gold, mereka dah ada dia own syariah advisor team, but at the same time they are being overseen by Dr. Daud yourself. Dia macam ni lah, kalau kita seorang nelayan kan, kita menggunakan khidmat seorang tekong untuk bawa perahu kita ke laut untuk mencari lubuk-lubuk ikan. Dekat mana ada ikan, kita letakkan pukat, kita tangkap ikan. Jadi bagi saya, kita ada tekong yang boleh memandu kita dalam perahu tersebut. Tapi dalam perahu tersebut ada lagi tekong yang merupakan pengusaha perahu tersebut dan aktiviti nelayan tersebut. Jadi ada dua tekong dalam bahasa yang lain. Tapi tekong yang diberikan tanggungjawab dari segi masyarakat adalah tekong yang independen, sebab mereka adalah bertanggungjawab untuk memberikan pengesahan syariah. Tapi saya sebagai pemilik syarikat, saya juga akan memastikan hala tuju perahu itu, hala tuju yang betul pada setiap masa dan detik, bukan di hujung tahun bila berlakunya audit mungkin ada sikit sebanyak yang tak betul, kita betulkan. Itu berlaku dalam syarikat. Jadi kita tidak boleh salahkan syarikat-syarikat lain, tapi itulah apa yang berlaku dalam syarikat-syarikat lain. Juga dalam perbankan pun ada penasihat syariah, ada audit syariah, ada pembetulan amalan tidak betul. Itu biasa dalam bentuk keuangan. Jadi bagi saya, mudah-mudahan itu lebih mantap, itu lebih baik, dan itu lebih patuh pada real time, pada setiap masa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ya. Betul ya. Kalau macam saya sendiri pun Dr. Daud, of course as we know, this bukannya IG Live kita nak market KAB Gold ke apa, tak ada. Memang tak ada pun. Tapi what I mean, kalau saya pun sendiri, kalau saya nak buat satu pelaburan tu, saya akan lebih selesa kalau saya tahu owner dia tu adalah seorang seperti Dr. Daud sebagai contoh. Kerana saya tahu kita dah ada kita punya own syariah team, syariah advisor yang akan advise. At the same time, the founder himself is a syariah internationally known syariah scholar. Jadi benda tu akan lebih menyelesakan diri saya lah kalau saya nak buat satu investment sebagai contoh. Okay? Yes. Terima kasih. Yes. Ya, saya tengah tengok website KAB Gold ni sebenarnya sambil bercakap dengan Dr. Daud ni. Okay. Yes. Okay, Dr. Daud, kita ada soalan dekat dalam kita punya IG Live ni. Tapi sebelum tu, saya nak bertanyakan mengenai KAB Gold ya. Saya nak fahamkan betul-betul. Dalam website dia ada uncang emas yang seperti Dr. Daud sebutkan tadi. And then after that, dia pun ada featured product. Featured product seperti gold bar, limited edition January, limited edition February, limited edition March. Apa yang membezakan gold bar ni, Dr. Daud? Ini adalah gimmick marketing lah, sebab di kalangan pelabur-pelabur emas ini, mereka ada
kecenderungan mereka sendiri. Saya pun tak faham sebenarnya. Macam kita tengok jersey bola lah ya. Ada jersey yang bulan ini harga mahal sikit, kalau waktu bola World Cup dia lebih mahal lagi. Jadi begitu juga dengan konsep emas edisi bulanan ini, katakan bulan Syawal ada sikit dia punya print itu berbentuk bukan emas tu, tapi dia punya emas itu ada khot Arabic sikit, ucapan Ramadan ataupun ada gambar-gambar tertentu. Jadi itu memberikan nilai, dia panggil nilai halus kepada peminat-peminat emas. Mereka mencari desain-desain yang menarik setiap bulan. Mereka mencari rupa bentuk kad yang menarik setiap bulan. Jadi itu ada lebihan, dan kita buat limited edition, maksudnya marketingnya adalah terus terang cakap semakin kurang bahan tersebut, semakin tinggi permintaan dan harga akan push up, dan mereka juga akan dapat jual pada pasaran kedua, sekunder nanti dengan harga lebih mahal lagi sebab permintaannya adalah banyak tapi bahan itu tidak banyak dalam pasaran. Jadi itulah cara marketing dan ini bukan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah, sebab itu bergantung kepada persetujuan pembeli dan penjual, iaitu mereka nak beli emas katakan 1 gram ataupun 5 gram, tapi sebab edisi itu menarik, gambar gambar pemimpin kita Tun Mahathir contohnya lah, atau gambar yang pergi ke bulan contohnya. Jadi orang nak beli kad emas itu yang ada gambar yang ada nilai halus pada mereka. Jadi itulah apa yang kita buat untuk menarik perhatian pelabur-pelabur awal. Mereka akan berebut untuk dapat barang tersebut dengan harga mahal sikit, sebab mereka tahu mereka boleh flip dengan harga lebih mahal lagi di masa depan. Jadi saya faham, kita ada gold bar yang biasa, yang 1 gram, yang harganya RM274. Pada masa yang sama kita pun ada yang gold bar 1 gram tapi yang limited edition. Yang mana kita bincangkan, that is the price is RM285. Lepas tu gold pun ada dinar gold bar, half dinar. Pada harga RM579. Lepas tu ada dinar bar 1 dinar. Lepas tu ada 5 gram dengan 10 gram. So these are all the gold products offered by KAB Gold. Setakat ni. Cawangannya di mana Dr. Daud? Di Gombak pejabatnya di Gombak, dan kita masih lagi dalam bentuk permulaan syarikat ini, dan kita cuba melihat kepada pasaran yang lebih luas lagi, sebab sekarang ni pada Syabana isu besar kita ialah kilang-kilang emas ditutup ya. Jadi itu masalah utama kita. Jadi emas bukanlah barang yang berbentuk essential. Jadi kita kena slow down sikit dari segi pembelian dan penjualan emas. Kita harap selepas PKP dengan permintaan yang banyak, kita akan adakan kita punya, kalau boleh kita punya showroom kita dan juga kelang kita nanti sendiri. Itu cadangan KAB Gold. Harapan sebab kelang ini perlu dimiliki secara sepenuhnya untuk memudah cara untuk kita mencetak emas tersebut ataupun untuk mint emas tersebut. Itu satu rancangan kami di masa hadapan. Mudah-mudahan sikit-sikit jadi bukit, kata bahasa orang Melayu, kata Melayu. Tetapi idea kami ialah pertamanya pastikan sistem itu robust, sistem online itu yang paling penting. Semua satu Malaysia boleh beli, satu dunia pun boleh beli emas kami secara online, secara ada auditnya, dapat disimpan elok dan dapat dibuktikan sah, dan juga selepas itu kita akan majukan kepada syarikat yang besar lagi. Sebab hari ini bukannya bangunan itu penting, brick and mortar economy is no longer relevant sebab kita gunakan online. Yang penting ada peti emas yang selamat, yang ada insurans, itu yang kita fokus, bukan kepada bangunan besar-besar, melainkan kita nak buat kelang. Jadi kelang itu tempat production perlulah yang ikut speknya yang diperlukan. Okay, so sebagai contoh Dr. kalau saya nak beli gold bar 1 gram, saya boleh register, log in, and then saya akan beli secara online. Betul. Okay, alright. And then bila-bila saya nakkan gold bar tu, saya boleh pergi untuk collect the gold bar. Ya, betul. Okay, alright. Okay, insyaAllah. Okay, kita ada satu soalan. Tapi Dr. saya nak bertanyakan kenapa walaupun kita tahu this is very clear, satu cara yang a very good form of savings lah. Kadang-kadang kita nak simpan kat rumah pun kita rasa bahaya, so kita simpan dengan company yang membuat pelaburan emas. Tetapi kenapa kita selalu mendengar macam-macam pelbagai penipuan yang related dengan pelaburan emas ni?
macam mana kita nak pastikan bila kita masuk dalam sesuatu pelaburan emas tu, dia tidak membawa kepada penipuan? Dr. Daud, apakah ciri-ciri yang harus kita lihat? Pertamanya, bila kita beli emas ini, pastikan kita boleh menuntut supaya emas tu diserahkan kepada kita secepat mungkin. Kalau boleh on the spot. Itu menunjukkan bahawa syarikat itu syarikat yang betul-betul jual emas. Tapi kalau dia kata beli hari ini, kita hanya dapat deliver after 1 month, after few weeks, itu menunjukkan satu isyarat yang tak betul lah. Mereka pertamanya mungkin tak patuh syariah sebab mereka tidak ada emas tersebut. Yang keduanya, mungkin patuh tapi ada isu emas tu di flip few time untuk berbagai transaksi. Itu juga satu perkara yang mungkin ada isu syariah, tak patuh syariah. Dalam hukum syariah, bila mana kita membeli 1 kilo emas untuk 10 orang, jadi emas itu tak boleh digunakan lagi untuk dijual kepada pihak yang lain. Dia telah lock in. Bila ada lock in allocated gold, emas itu mesti disimpan untuk 10 orang ini sahaja. Tapi dalam scam ini, kebanyakannya ada gold ini 2-3 kilo tapi digunakan untuk multiple transaction. Dia panggil unallocated gold. Unallocated gold memang besar satu dunia. Malah kebanyakan pasaran dunia hari ini emas adalah berbentuk unallocated gold, iaitu penjualan emas yang tidak dialokasikan kepada pembelinya. Jadi mereka boleh jadikan multiple transaction dengan ada 100 kilo contohnya, mereka boleh beli atau jual emas yang bernilai 1 bilion contohnya sebab mereka multiple. Ini adalah tak patut syariah. Yang scam betul-betul mereka tak ada emas, mereka tak ada apa-apa langsung, mereka hanya kata kami akan melabur emas tapi kami tak boleh serahkan, kami tidak boleh hantar sebab ini syarikat company. Itu adalah tanda bahawa mereka adalah scam. Sebab first person nak beli, boleh tak deliver, boleh tak saya datang ambil, boleh tak saya deposit ke saya dan sebagainya. Kalau dia kata boleh, Alhamdulillah. Kalau tak boleh, itu menunjukkan ada angin-angin dan bau-bau bahawa ini adalah satu potensi kepada penipuan tentang pembelian dan juga pelaburan emas. Awasi dan jauhi diri kita daripada skim-skim ini. Jadi bagi masyarakat biasa, Dr. Daud yang ingin involved with pelaburan emas, faktor utama yang mereka harus lihat ataupun pastikan bila mereka membeli emas itu, the first thing they have to ask is mereka nak melihat emas tu. Mereka nak ambil emas tu. Kalau emas tu ada, dan insyaAllah bukan satu penipuan. Tapi kalau dia kata, oh tak ada, nanti minggu depan atau minggu lagi satu, itu adalah unsur-unsur yang ada penipuan lah dekat situ. Mungkin dia ada angin-angin dan bau-bau kepada penipuan ya. Yes. Jadi kita harus berhati-hati lah kalau just say kita are involved in those kind of situation. Ya, betul. Ya. Okey, ada satu soalan ni Dr. Daud. Dr. Daud nak sebut apa-apa? Ada apa-apa komen? Tak ada apa komen. Ada satu soalan daripada Tuan Noruzma. Dia bertanya, apa pendapat Datuk tentang leverage dalam emas? Soalan itu boleh bermaksud macam-macam ya. Sama ada kita leverage kepada emas tersebut, mana kita gadaikan wang emas itu untuk dapat wang, itu boleh, itu leverage juga, mana kita gunakan emas sebagai aset untuk kita berhutang secara murabahah, itu boleh digunakan dalam syariah. Jadi dalam konteks tersebut kita jadikan emas sebagai gadai, rohnu. Kita tahu kan, sama ada kita gadai di rohnu atau kita pinjam di bank, kita gadaikan emas itu boleh, itu dianggap sebagai leveraging. Yang tak boleh adalah kita gunakan wang itu, kita gunakan emas itu sebagai leverage untuk mendapat emas yang banyak lagi. Jadi itu dianggap sebagai kita beli emas dengan emas dan kita telah melakukan margin. Bila ada margin, dia bukan lagi berbentuk spot dan juga bukan berbentuk equal to equal. Dia berbentuk mungkin 2 kilo ber 1 kilo dan sebagainya. Itu tak dibenarkan oleh syarak. Itu yang saya faham dari soalan puan tadi. Meleveragkan emas. Tapi mungkin ada maksud lain, saya tak pasti, tapi boleh dibincangkan kalau dapat institusi yang lebih tuntas apa maksud leverage emas tersebut. Okey, kita ada satu lagi soalan daripada Faris. Saya nak tanya, bolehkah kita beli emas secara leverage? Boleh, tidak ada masalah.
kita boleh beli emas secara kredit kad pun, even dalam fatwa, dalam syarah standard IOV. Kita nak cerita sikit lah, di peringkat dunia secara global ni, sehingga 2017 atau 16, tidak ada syarah standard tentang emas. Kita dalam keadaan tak tentu arah, tak ada panduan, tidak ada kompas kehidupan kita. Dan saya telah mencadangkan kepada pihak IOV, Money Advisor syarikat saya, mencadangkan kenapa tidak kita buat satu syarah standard untuk emas for the first time. Saya bekerjasama dengan World Gold Council, satu council emas sedunia di London. Kita sponsorkan kajian tersebut, kita cepatkan dan Alhamdulillah IOV telah meluluskan satu syarah standard tentang emas ini beberapa tahun yang lepas. Dalam standard tersebut, yang pertama kali diperkenalkan di atas muka bumi ini, disebutkan dengan jelas apa yang disebut tadi tentang boleh tak kita hutang duit kita beli emas atau kita gunakan kredit kad kita beli emas. Itu telah dibincangkan dengan panjang lebar. Saya yang sediakan dia punya draft awal standard tersebut dan diluluskan oleh pihak penasihat syariah IOV seramai 15 orang atau lebih itu, dan di antara faktor yang ada adalah boleh digunakan leverage Islam secara patuh syariah untuk membeli emas. Mana kita berhutang dengan bank, personal loan dan sebagainya, kita beli emas secara tunai, itu dibenarkan. Tetapi dari segi hukum syariah tidak ada isu, cuma dari segi hukum keberhutangan kita sebenarnya meminjam untuk melabur. Sedangkan dalam agama kita digalakkan jangan meminjam untuk melabur. Ada risiko yang tinggi. Kita melabur dengan wang yang kita ada, dengan surplus yang kita ada. Tak salah kita meminjam leverage untuk melabur, tapi banyak risiko di masa hadapan. Kalau harga emas turun contohnya dan berlaku pun, jadi kita tidak ada pulangan dan kita akan menjadi masalah. Kita mungkin ada NPL, tak dapat bayar hutang dan akan di blacklist dan sebagainya. Jadi nak melabur kalau boleh kita guna wang lebihan kita. Walaupun tak banyak, untuk 1 gram sebulan, 0.25 gram sebulan dan sebagainya, elakkan meminjam untuk melabur. Tak salah tapi tak digalakkan. Yeah. Yes, basically secara rumusan dia, kita boleh membeli emas secara leverage, tak ada masalah. Tapi kita boleh menggunakan contoh sebagai contoh kredit card ataupun hutang bank yang patuh syariah. Okay? Tetapi cara ini tidak digalakkan. Kerana kita sepatutnya melabur dengan duit lebihan, bukan duit yang berhutang. Yeah. Tidak digalakkan bukan hukum syariah, ya. Ini hanya hukum manusia, hukum prudent, hukum kepandaian pengurusan harta. Jadi jangan salah faham, saya tak mengatakan makruh hukum syariah. Dia dibenarkan, mungkin harus dan sebagainya. Malah banyak syarikat yang meminjam untuk melabur, berjaya pun. Jadi tak salah, tapi kepada kita yang biasa-biasa ini, yang tak pandai ialah menguruskan pinjaman, menguruskan pelaburan, pastikan kita ada ilmu untuk leverage untuk kita melabur. Jadi berhati-hati. Tak salah dan boleh buat. Saya juga meminjam untuk melabur, kan. Saya juga meminjam daripada daripada bank Islam untuk pelaburan saya dalam syarikat saya. Saya perlukan modal kerja, saya perlukan ambil staf baru, saya perlukan equipment baru, perlukan marketing team, perlukan buat bahan. Saya perlukan wang tak cukup, dan saya tak cukup. Saya perlu pinjaman atau pembiayaan per bank. Jadi saya leverage untuk bantu syarikat saya boleh, tapi kita kena pandai menguruskan pembiayaan untuk pelaburan dalam berbagai-bagai bidang, ya. Baiklah. Okey, saya faham. Jadi sesiapa pun yang ingin leverage untuk membeli emas, mereka harus berhati-hati. Kerana kita pun takut kan, masa tak semestinya harga dia akan terus naik, mungkin harganya pun turun. Kan, jadi kita kena lebih berhati-hati dalam apa-apa pun kita nak buat untuk memastikan kita bukannya menjadi lebih senang, tapi kita akan menjadi lebih susah pula. Dr. Daud, kita ada satu lagi soalan dekat sini, Dr. Daud, daripada Dian Huda. Dia bertanya, macam mana emas berdasarkan pembiayaan tawarruk macam yang diamalkan oleh Quantum Metal? Okey, saya pun kurang pasti produk tersebut. Apa yang saya faham, Quantum atau syarikat ini memberikan kita kemudahan leverage, iaitu murabahah, untuk kita mendapat wang untuk kita membeli emas. Jadi dalam konteks tersebut kita meminjam untuk membeli emas. Tidak ada isu syariah, itu digunakan oleh syariah, cuma dia melibatkan skim kita pinjam dulu atau mendapat pembiayaan dahulu sebelum kita beli.
atau melabur dalam emas. Jadi kita ambil dua risiko, risiko pembiayaan atau pinjaman dan juga risiko emas, iaitu naik turun harga emas tersebut. Jadi kalau kita yakin kita boleh menguruskan dengan baik dan kita boleh bayar keuntungan murabah tersebut, silakan, tidak jadi isu. Tapi itu bukanlah satu pendekatan yang berhikmah pada ramai orang yang mungkin faham tentang isu meminjam untuk melabur. Dalam agama kita disebutkan dalam Quranul Karim ayat 219 Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa yang kami perlu belanjakan atau spend the money? Kata Allah, wahai Muhammad, qulil afwa. Jawablah pada mereka, belanjalah ataupun melaburlah dengan apa yang lebih. Al-afwa tu, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-fadla, apa yang lebih daripada belanjaan kita. Mana bila lebih wang kita melabur, itu boleh. Itu digalak, itu betul. Tapi kalau tak cukup wang, kita nak pinjam, nak labur, boleh, tapi banyak risiko yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Betul, saya setuju Dr. Daud. Walaupun mungkin tidak ada isu, tapi pada masa yang sama kita harus lebih berhati-hati. Kerana kita takut kan kadang kita dah terlampau macam rasa enak nak invest dengan berhutang, dia membawa kepada kemudaratan. Itu, that is the worry lah yang kita tak nak. Kalau boleh masyarakat kita tergolong dalam golongan tu lah. Kan in the end dia bukannya membawa kepada kebaikan, dia membawa kepada kemudaratan. Benda tu kita harus betul-betul berjaga-jaga. Kerana kita nak masuk dalam sesuatu investment itu kerana kita nak membawa keuntungan dan memberikan lebih wang. Bukannya kita end up berhutang lebih kerana investment yang kita masuk tu. Yes, okay Dr. Daud, saya rasa kita dah hampir, I've taken a lot of your time. Thank you so much. Okay, saya nak confirmkan, Alhamdulillah, terima kasih so much Dr. Daud. Saya nak bertanyakan satu je, untuk KAB Gold kan Dr. Daud, website yang kita harus layari ataupun kita harus pergi adalah kabgold.my/products. kabgold.my, betul kan? kabgold.my. www.kabgold.my, ya. Itu website dia lah ya. Okay, that's the website. Dan lepas tu kita boleh tengok all the products yang ada, kita boleh bertanyakan soalan-soalan yang kita nak. Okay, alright. Okay Dr. Daud, akhir sekali, nasihat Dr. Daud bagi semua yang sedang watch this live, komen bagi mereka yang ingin involve dalam pelaburan emas. What are your tips? What are your advice? Okay, pelaburan emas bukanlah pelaburan yang satu-satunya yang kita kena fikirkan. Kerana dalam setiap falsafah pelaburan itu ada dia punya matlamat yang penting, matlamat kecairan, matlamat menyerap inflasi, matlamat keuntungan yang meningkat, ada juga pelaburan yang berbentuk pelindungan seperti insurans, takaful dan sebagainya. Jadi kepada mereka yang bijak, cerdik dan teliti, mestilah seorang itu perlu memahami segala risiko aset pelaburan, termasuklah pelaburan emas itu sendiri. Kalau saya menjadi anda, kita pelbagaikan pelaburan yang kita nak ceburi, cuma kita kena tahu risiko kita ataupun risk profile kita. Kalau kita takut kerugian, kita simpan dalam bank. Jadi pulangannya hanya 3%, 2%. Tapi kalau nak ambil sikit risiko tapi tak banyak dengan risiko, mungkin emas satu pelaburan yang cukup baik dan sebagainya. Mungkin unit amanah dan sebagainya. Unit amanah pun keuntungannya tidaklah sebesar mana, tidak lebih 7-8%. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang ada. Dalamilah ilmu pelaburan secara tuntas dan berjinak-jinaklah dengan emas, satu aset yang senang kita faham, yang senang kita simpan, yang senang kita gadaikan, yang senang kita cairkan bila kita perlu, dan tidak ada charge pelaburan. Tidak ada charge pelaburan. Tapi kalau kita labur dalam central bank, dalam unit amanah, ada charge. Bukan mana tidak baik, tapi ada juga kos kepada pelaburan kita. Tapi dalam emas ini, yang mungkin upah simpan saja mungkin mahal sikit. Kalau kita tak ada vault, kita kena simpan sendiri, itu mahal. Tapi ada juga skim yang mereka boleh simpan untuk kita. Kita carilah tempat yang selamat, tempat yang memberikan pulangan yang baik dan juga kepatuhan syariah. Jadi kalau tak pasti, kalau tak setuju dengan apa yang kami buat, kami bersedia untuk diberikan komen-komen, ada yang tak jelas, gabung. Kami di KB Gold sentiasa meraihkan pandangan anda semua dan kita akan cuba raihkan setiap satu transaksi yang walaupun nampak kecil, tak besar, tak signifikan, tapi kalau penting segi syariah, kami akan menjadi orang pertama yang akan cuba betulkan segala
value chain of the transaction so that we are waterproof, we are syariah compliant to the fullest level of compliance. Itulah yang kami maksudkan. Mudah-mudahan kami punya rezeki diberkati dan rezeki anda juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga boleh menolong anda bayar zakat, dan kita juga ada skim nanti membeli barang-barang terpakai dan sebagainya, dan kita akan majukan insya-Allah KAB Gold, proses syarikat yang boleh menawarkan peluang pekerjaan, boleh menawarkan pelbagai skim yang ada, dan insya-Allah kita akan kongsi banyak lagi berita-berita baik di masa hadapan nanti, Syabana. Terima kasih. InsyaAllah. Thank you so much Dr. Daud. Basically it's very important lah untuk masyarakat kita sentiasa menimba ilmu mengenai emas. It's penting untuk mereka tahu apakah ilmu-ilmu yang penting untuk mereka tahu mengenai emas, untuk memastikan bila mereka involve dalam sesuatu pelaburan emas tu, ia bukanlah satu penipuan Dr. Daud Dan one of the most important criteria seperti yang Dr. Daud kata, kalau kita ingin melabur dalam pelaburan emas yang kita nak pastikan ia patuh syariah, bila kita melabur, kita test by checking whether kita dapat kitab gold tu. That's one way untuk kita detect sama ada pelaburan emas itu adalah pelaburan emas yang bermasalah ataupun tidak. Betul. Dan bagi pihak KAB Gold pula, memang betul semua pelaburan emas mereka yang patuh syariah, mereka ada their own syariah advisor team, no doubt kan, untuk pastikan dia adalah patuh syariah. Tapi bagi saya lah, saya rasa apa yang saya rasa mungkin saya lebih selesa dengan KAB Gold ini kerana ia di oversee oleh the syariah advisor himself, Dr. Daud lah for example kan. And then lebih banyak produk yang akan dikeluarkan di masa akan datang untuk sama-sama kita membantu untuk membina masyarakat, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Terima kasih di atas sokongan, terima kasih di atas ruang dan peluang malam ini. Terima kasih kepada pendengar semua. Ya, terima kasih. Okay, thank you so much Dr. Daud. InsyaAllah kita jumpa lagi in other sessions, insyaAllah. Okay, thank you so much. Okay. Sama-sama. Take care, stay safe. Alright, okay, same to you. Take care. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so Alhamdulillah kita telah pun membincangkan mengenai pelaburan emas. I think the most important thing kita nak try to capture balik the points dekat sini. First of all, simpanan ataupun pelaburan emas tak ada beza sebenarnya, kerana kedua-duanya jikalau ia membawa kepada keuntungan, ia adalah satu form of pelaburan jugalah. Dan bagi mereka yang ingin membayar, bagi mereka yang menyimpan emas ataupun melabur dalam emas, bayaran zakat dia adalah wajib zakat 2.5% bila ia dah cukup 1 tahun, dengan minimum emas yang ada harus adalah 85 gram. Okay, wajib zakat untuk minimum emas 85 grams dalam cukup 1 tahun. And also bagi anda yang melabur dalam sebuah pelaburan emas, nak memastikan dia adalah patuh syariah dan ia bukan adalah satu penipuan. Bila kita melabur itu, bila kita invest our money, kita minta emas tu, kita nak tengok emas tu. Bila emas tu ada, emas tu memang ada, physical emas tu memang ada, ini adalah satu important criteria untuk menunjukkan bahawa pelaburan itu adalah pelaburan yang patuh syariah. And bukanlah satu pelaburan yang membawa kepada penipuan. Akhir sekali, kita semua kena sama-sama belajar lebih mengenai emas. Jika kita ingin terus melabur dalam emas untuk memastikan emas itu akan membawa kepada keuntungan dan bukan kepada kerugian, insya-Allah. Okey, sampai di sini sahaja. Insya-Allah saya akan buat live lagi mengenai topik-topik lain dalam kewangan Islam, and I will update all of you accordingly, insya-Allah. Okey, sampai di sini sahaja. Thank you so much for joining. Assalamualaikum. Selamat malam.